Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap minggu. Lebih padat, lebih berinformasi, pastinya bermanfaat. Dan minggu ini tajuk kita ialah pendidik bernafsu. Dan bersama dengan saya untuk membicarakan tentang topik ini yang berbahagia Dr. Hajar Ina Muhammad Yassin, pensyarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga pernah menyandang jawatan sebagai pendaftar Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Ina, tu nama mesra Dr. Ina. Apa khabar Dr? Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Pertama kali dengan saya. Ya, betul. Tiba-tiba kita di matching pula macam ni. Okey Doktor, kita masa pun tak banyak kan. Setengah jam ni Doktor. Dan alhamdulillah kita dapat bersama. Tajuk kita hari ini pendidik yang bernafsu. Kita cakap pasal pendidik ni, dia sesuatu benda yang dalam satu kategori yang amat-amat dihormati, pendidik, ya. Pendidik amat dihormati. Tetapi bila terjadi perkara-perkara yang viral baru-baru ni, ada seorang pensyarah tu telah menghantar mesej-mesej yang berbau lucah. Ini sesuatu perkara yang amat memalukan dalam dunia pendidikan. Saya nak tanya dengan doktor, definisi pendidik tu sebenarnya apa doktor? Baik, pendidik ni kalau saya nak terangkan dalam bahasa yang mudah kita nak fahami, dia adalah satu tugas, tanggungjawab yang sangat suci lah sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil noble. It's a noble job. Sama juga dengan pendakwah, ya. Sama juga. Seseorang yang telah dilantik, ditawarkan menjadi seorang pendidik, tugas utama dia, of course, nama pun pendidik, ya. Mestilah dia untuk mendidik, membimbing dan juga menjadi penasihat kepada orang yang dididik. Dalam kes ini pelajar lah. Tak kiralah pelajar daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, college, universiti, ya. Dalam masa yang sama, pendidik juga adalah seorang yang bertanggungjawab memberi guidance tentang apa yang baik, apa yang buruk. Okey, maksudnya apa yang doktor terangkan tu, seorang pendidik tu harus disanjung tinggi dan dihormati. Betul. Sebab dialah yang akan menjadi orang rujukan tentang apa, what is good, what is bad, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang boleh dibuat, apa yang tidak boleh dibuat. Okey, selain daripada kelaikan akademik, kelaikan yang macam mana yang perlu ada bagi seorang pendidik yang bermaruah? Kalau dalam kes ni kita ambil universiti lah, contoh dekat universiti, kita bukan mudah-mudah nak lantik seorang pensyarah tu. Tak mudah. Proses saringannya sangat ketat, ya. Termasuk sampai ke tahap ada ujian-ujian psikometrik yang kita jalankan. Jadi kita melantik seorang pendidik ni kalau di universiti, tidak hanya kita melihat kepada kepitahan dia bercakap, kelayakan akademik dia yang tinggi, tetapi juga dia punya sasiah yang baik. Dan perlu ada akhlak yang baik. Itu sudah pasti. Apakah seorang pendidik itu mesti mempunyai akhlak yang baik? Ini persoalan dia. Tapi sebelum kita terus dengan doktor, saya ada satu tetamu yang kita nak bincang lah. Ini kita tengok dulu sedutan ni. Dari jauh mungkin anganku atau fantasiku, ku terdiam dan terkaku malu menunggu masanya kau menegurku. Sisi Iman. Assalamualaikum. Hai Doktor. Hai Sisi. Pelakon dan juga penyanyi, pengacara. Macam-macam lah dia buat. Okey, Sisi. Yeah. Kita tengok kes yang berlaku baru-baru ni yang tular lah kat media sosial ni, sanggup mencemarkan status bergelar pendidik. So, apa pandangan Sisi ya? Sisi sendiri merupakan masih lagi bergelar pelajar. Sisi menyambung Sisi punya pelajaran di peringkat ijazah sarjana sekarang ni, masters. Jadi bila kita tahu kan kronologinya berkaitan dengan pensyarah tu nak buat kajian dan sebagainya, tetapi macam sebagai seorang pelajar master, Sisi sendiri berhadapan dengan pelbagai prosedur ataupun proses sebelum kita nak melaksanakan sesebuah kajian tu. Jadi macam Sisi sendiri bila melihat perkara ini viral dan tengok soalannya begitu kan, jadi Sisi pun tak pasti sama ada penyelidikan tu memang bercorak sebegitu, memang diniat sebegitu ke buat kan. Boleh ke soalan-soalan macam tu? Sebab saya sekolah tak tinggi. Macam ni Datuk, bila kita sebut tentang dengan izin gangguan seksual, definisi yang mudah untuk kita kena faham adalah gangguan seksual ini apabila seseorang itu merasa tidak selesa. Ini untuk adik-adik pelajar-pelajar di luar sana kan. Ingat ni, kalau the moment you rasa tak selesa, itu adalah satu petanda-petanda yang benda-benda ini adalah permulanya lah. Jadi boleh sebenarnya untuk kita, bila kita berasa tidak selesa,
di universiti contohnya Datuk ya, kita ada saluran entiti-entiti yang mengambil alih tugas-tugas ini yang memang telah dilatih pun, dan jangan takut kerana semua yang terlatih ini mempunyai integriti yang tinggi, dan di universiti kita mempunyai dasar-dasar pemberi maklumat. Okey, doktor cakap macam tu kan, macam dekat tempat macam UKM, universiti yang besar, kolej-kolej yang besar, memanglah ada tempat untuk kita tanya maklumat, nak buat apa report ke apa benda ada, tapi pendidik bernafsu ni juga bukan berlaku dekat IPT saja. Pendidik bernafsu ni juga berlaku di madrasah-madrasah, tempat orang belajar tahfiz, dekat asrama-asrama ni berlaku. So, macam mana kita nak settlekan benda ni? Kalau Sisi sendirilah, memang kena cari orang yang kita percaya untuk kita rujuklah perkara-perkara seperti ini. Kena ambil pendapat dulu, Sisi rasakanlah, sebab mungkin tak ada proper channel untuk siapa sangka orang yang kita menghormati orang tu. Jadi macam mana kita nak selidik tu? Doktor kata tadi sebelum dia jadi pensyarah ada saringan-saringan. Maknanya saringan telah dibuat oleh universiti. Saya percaya dah. Kita kena tengok dalam dua sisi yang berbeza sekarang ya. Yang pertama tadi soalan Datuk saya nak jawab. Kita kena ingat ya, madrasah atau tahfiz, apa-apa jua yang dikategorikan sebagai tempat mendidik itu adalah satu institusi. Jadi saya percaya pihak kerajaan kita memang memantau perkara-perkara ini. Jadi apa-apa jua institusi pendidikan di negara kita ini, apabila dia nak submit permohonan untuk menubuhkan suatu, dia akan melalui satu saringan yang ketat di pihak kementerian juga kan. Jadi di situlah sebenarnya satu pendidikan ataupun kesedaran di pihak ibu bapa di luar sana sangat penting. Kalau kita nak memilih institusi untuk anak kita, tak kisah madrasah, tahfiz, universiti, sekolah, carilah institusi yang memang berdaftar, yang kerana kita pasti bila dia berdaftar dia akan melalui semua proses, dan dalam proses ini akan ada perkara-perkara entiti-entiti yang akan menjaga perkara-perkara ini. Itu satu. Yang kedua tadi, mungkin Sisi pun cakap kan, kita nak kena bagi tahu dengan ibu bapa, tapi akan ada masa pelajar-pelajar ini, terutama yang bawah umur lah, kalau dekat tahfiz contohnya, mohon izin ya saya contoh yang itu. Kalau dekat tahfiz, dia akan terfikir satu perkara, mak ayah aku ni percaya ke yang nak cakap ni ustaz, ustazah ke, macam itulah kan. Dia fikir macam tu. Dia akan ada fikiran macam itu. Jadi inilah support system yang mungkin kita kena bincangkan lebih lanjut nanti lah. Okey, Sisi. Ya, Datuk. Sisi pernah belajar. Pernah tak kena gangguan-gangguan yang macam ni? Alhamdulillah setakat ini di sepanjang perjalanan Sisi bergelar seorang pelajar ni tidak pernah lagi lah. Kawan-kawan pernah, Sisi pernah dengar lah. Pernah dengar? Pernah dengar. Dia pernah mengadu? Pernah mengadu dan pernah beri warning pun kadang-kadang. Macam pensyarah yang ini dia macam ini sikit, yang ini macam ini sikit cara dia. Saya nak awak cerita gangguan yang macam mana kawan awak tu kena. Okey, antaranya pernahlah kena telefon kan, telefon dilewat malam. Kita tahu kan apa-apa sahaja urusan berkaitan dengan pelajaran sebenarnya tidaklah sampai ke lewat malam. So ada rajin sangat pula bicara ni kan. Rajin rajinnya. Tu lepas tu biasalah topik tu akan tersasar ke sini, ke situ dan sebagainya. Jadi kawan-kawan adalah bercerita mengenai. Tapi apa kawan-kawan awak buat tu? Kawan-kawan buat apa? Ada report tak? Kawan-kawan Sisi mungkin tidak se-ekstrim kot. Mungkin dia menganggap yang macam okey, tapi cerita tu adalah call aku duk borak sampai sini ni, tapi dia tidak sampai ke tahap yang buruk yang lebih buruk lah. Kita we are dealing with human ya, human. Kita pun dah sentuh awal-awal tadi kan, manusia ni memang Allah anugerahkan dengan nafsu dan bagaimana kita mengawal dan mendidik nafsu kita kan. Jadi itu memang tak boleh lari. Yang kita boleh buat adalah preventive measure lah. Cara macam mana kita nak mengelak lebih awal, nak menepis tu. Menepis. Itu sebab saya kata tadi, petanda pertama kita rasa tak selesa. Daripada situ kita ambil step seterusnya. Walaupun benda yang kita tak selesa tu, contoh yang dalam kes-kes yang viral baru ni pun disebabkan dia bimbang, itu pensyarah. Kalau dia report, markah ke, contohlah. Tetapi itu tidak membataskan untuk kita tidak buat apa-apa ya. Asal you rasa tak selesa, akan ada cara dia untuk kita menyelesaikan cara itu dengan murni lah. Okey.
apa yang mengundang apa yang mengundang pendidik bernafsu? Kan? Dia mesti ada mengundangnya kan. Dia mesti ada mengundang cara pakaian student tu ke, cara dia berjalan kat situ ke, cara dia bawa diri tu ke. Jangan kita nak salahkan pendidik bernafsu saja. Sedangkan kau mengundang, tapi kita rehat dulu, lepas ni kita undang balik masuk selepas commercial break. Merosakkan imej IPT, merosakkan imej universiti. Ini orang tua kata disebabkan nilai stitik rosak susu sebelanga. Pakaian, tingkah laku, cara bercakap, kerana meringik-ringik itu pun mengundang juga. Very upset with this kind of issue sebab sexual harassment ni adalah salah satu benda yang saya sangat-sangat ban in my life. Saya kurang senang to hear this kind of issue, so it's a good thing that it's viral. Kalau dulu orang menjadikan sexual harass sebagai satu norma, maknanya sekarang ni kita boleh nampak yang masyarakat mula peka bahawa benda ni tak sewajarnya terjadi. Isu-isu yang macam ni memang sepatutnya diviralkan. Secara umum kita manusia, fitrahnya kita bernafsu, tetapi bila kita dah lama kita ada tanggungjawab, kita ada etika kita diberi amanah, bermakna kita perlu menjalankan kepercayaan tu dengan penuh tanggungjawab. It's sad lah apabila perkara-perkara yang kita buat melampaui batasan, ia sebersedikit buatkan golongan tenaga pengajar lain dapat nama buruk juga. Sebabkan satu individu dia affect the whole community. Setiap orang yang diberikan amanah tanggungjawab ni maknanya mereka berkuasa. Jadi mereka menyalahgunakan, maknanya mereka dah menjadi seorang yang tidak bertanggungjawab, dah kira macam pecah amanah, dan ini satu perbuatan yang saya kira tidak patut berlaku dan jijik lah sebenarnya. Nah, itu dia pandangan daripada hati-hati kita tentang topik kita hari ini, pendidik bernafsu. Okey, saya nak balik pada tadi tu. Yang mengundang ni doktor, Sisi, yang mengundang. Macam mana doktor mengundang, yang bab mengundang? Student tu sendiri mengundang. Yalah, pengalaman saya itu tidak dinafikan. Ya, tidak dinafikan. Kadang-kadang dalam bahasa Inggeris kita kata it takes two to tango lah. Jadi itu pun kita kena kawal. Pakaian, tingkah laku, cara bercakap, kerana meringik-ringik itu pun mengundang juga. Tapi kadang-kadang pelajar ni mungkin itu biasa dia tak rasa itu satu yang harass orang. Dia tak rasa. Tapi di other side rasa mungkin tak biasa, bukan culture dia. Bila dapat dia pula rasa macam macam respon pula terpaut lah kan. Jadi macam tu. Dan dalam pada itu juga kita jangan lupa mengundang ini bukan datang daripada individu sahaja, environment juga. Kadang-kadang ada ketikanya yang tak ada niat pun pada awalnya, tetapi bila environment mengundang, so saya kata mengundang ni bukan orang sahaja, environment pun boleh mengundang. Contohnya dia tak sempat kelas pagi sampai petang, student nak jumpa pukul 6.30 nanti baru dia ada masa, semua dekat fakulti dah balik, bilik dia yang paling ujung. Contoh. Jadi ini semua kita kena ambil kira. Dia okey, di antara Sisi pula. Di antara seorang pendidik dengan student kan. Okey. Macam mana patutnya ada batas tu? Yang you nak lah. Itulah, kalau Sisi sendiri kan, kita sebenarnya as human kita akan tahu kan doktor kan, macam ini lebih ke tak lebih ke dari side pendidik itu sendiri dan juga pelajar tu sendiri dah kena tahu batas tu. Kalau macam Sisi sendiri, panggilan contohnya kan, kalau memang orang tu doktor, kita panggillah doktor. Maksudnya itu cakap awak yang membesar di Kuala Lumpur. Okey, apa jadi pada student-student yang datang daripada pendalaman yang dia merasakan memang dia tak, bukan ibarat sampai kadang-kadang dia taksub dengan pendidik tu. Dia taksub apa yang pendidik cakap, dia dengar. Dia kata, dan bila ada seorang pensyarah yang ambil tahu tentang dia dan dia rasa memberi macam memberi perhatian kan? Dan dia kata apa tu, ibarat dia macam mak atau bapa kita dekat tempat kita belajar. Sebab tu saya kata petanda pertama, sebab perkara ni mungkin benda tu sensitif pada Sisi, tak sensitif pada saya. Dia subjektif juga sebenarnya, you nak menentukan degree tu. Jadi petanda pertama kena tanya diri kita, selesa tak? Sebab itu pun definisi sexual harassment sebenarnya, untuk memastikan keselesaan, keharmonian dan keselamatan persekitaran tempat kita kerja ataupun tempat kita belajar. Jadi tanya diri sendiri. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ni kita tak tahu. Dan kita Sembang Viral dah dapatkan mangsa yang sebenarnya. Kita tengok apa pula dia cakap. Yang kita tengok. Okey. Masa tu saya chat pensyarah saya untuk tanya kenaan assignment. Macam conversation biasa yang orang cakap, kalau sebagai student tu kita cakap reply yang memerasakan lah. Siap sampai offer nak call untuk explain. Then dia tanya boleh tak dia nak minta tolong saya jawab kaji selidik. Dia kata dia nak tolong kawan dia.
buat ni. Dia tanya lah, Farah tahu? Saya macam, saya tahu. Based on kaji sidik tu pun, soalannya pun, apa dia orang cakap melampau lah. Sehari berapa kali tengok. Ayat tu macam turutan untuk buat benda tu. Buka baju. Dia mention lah. Semua mention. Soalan ni pun orang macam tak boleh nak fikir di akal lah. Pensyarah nak tanya macam tu. Cakap, bilik seseorang ke tu. Jangan lupa pakai baju kelawar ke semua. Pensyarah tu borak macam tu. Sambil dia buat, sambil untuk setiap mereka jawab kaji sidik ni, dia akan bagi duit RM70. Pressure BFM tu, depression dengan trauma lagi, sampai kena pergi counselling. Tak boleh nak fokus dalam kelas, tak nak buka kamera, tak nak communication dengan orang semua. Gila lah, gila. Kalau kita tengok student ni tadi ni, yang pengadu ni, dia dah buat aduan kepada pihak tertentu dalam universiti dia, tapi tak diambil tindakan secara serius. Untuk kes yang tadi tu, saya rasa itu sedang dalam siasatan. Mungkin saya tidak boleh mengulas lebih lanjut, tetapi saya akan menerangkan pengalaman saya sewaktu menguruskan perkara-perkara ini. Bukan saya nak memihak kepada universiti ataupun menidakkan hak-hak pelajar, tapi kita tengok dua pihak ya. Di universiti, kita mesti ambil tindakan kalau aduan telah dimasukkan, terutama di unit integriti lah, sebab semua universiti akan ada unit integriti masing-masing, dan unit integriti ni dia ada protokol siasatan dia, termasuk semua universiti di Malaysia sekarang ini, terutama universiti awam, kita dah ada dasar menguruskan gangguan seksual, ada, termasuk JPA juga telah release perkeliling perkhidmatan tentang dasar ini. Jadi protokol tu dah ada, cuma dalam proses itu, kalau universiti nak ambil tindakan, maklumat mesti cukup dan mesti lengkap. Kalau setakat hearsay, sangat-sangat sukar untuk kita sabitkan kesalahan tersebut. Okey doktor. Dekat universiti, bila katakan macam saya student, saya dah buat report kan, saya dah buat report, saya ada gangguan emosi. Ada tak you all pihak universiti yang ambil di counselling ke apa ke, macam mana? Ada. Itu semua berada dalam protokol mengurus gangguan seksual di universiti. Sebab itu Datuk, kita tempatkan kalau macam di UKM, kita memang tempatkan pegawai kaunseling, pegawai psikologi di hal ehwal pelajar, dan juga kita sekarang ni bawa satu masuk ke human resource department. Bukan sahaja untuk pelajar tetapi untuk staff, dan mereka ini adalah terlatih dan berlesen lah. Di samping pegawai psikologi, kita juga ada kaunselor-kaunselor yang dilantik. Merosakkan imej IPT, merosakkan imej universiti disebabkan nilai titik rosak susu sebelanga. Setuju tak, Si? Betul. Secara kasarnya kita dah jadi macam, alamak, kita pun percaya ke tak dengan pensyarah ni? Kalau kita tengok dia caring sikit ke, dia apa ke kan? Mungkin kadang-kadang tujuan mereka cuma nak tanya kan, kita ni okey ke tidak, tetapi kita jadi macam skeptikal, macam betul ke lecturer ni, kenapa dia nak apa Dia akan jadi macam tu lah. Siapa yang bermasalah ni sebenarnya? Universiti bermasalah, atau pendidik bernafsu tu bermasalah, ataupun sebenarnya student tu juga bernafsu bermasalah? Sebab nafsu ni ada pada diri masing-masing, dan nafsu tu Allah jadikan tujuan dia untuk menguji manusia di atas muka bumi. Dan ujian telah pun berlaku kepada pendidik bernafsu ini, dan dia sekarang sedang bersilat. Bagaimana tanpa kita silat, kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ni. Pendidik, apa sepatutnya tanggungjawab yang perlu dibuat? Dan zaman hari ini bukan boleh buat sesuka hati. Mungkin pelajar tu dah lama kot simpan. Ada ramai lagi orang yang kena macam ni. Pertama sekali, orang tua dulu kan dah pesan ya. Dia kata harapkan pegar makan padi kan. Ini keadaan berlaku sebenarnya dalam dunia. Apabila orang-orang yang kita harap boleh memberikan pendidikan, jaga, tetapi mereka tak mampu laksanakan tanggungjawab itu satu, tetapi menggunakan untuk diri dia sendiri, dan guna tu tentulah yang bukan tak guna akal dia, bukan hati dia, tetapi untuk kepuasan nafsu dia. Dan sebab itulah pada saya apapun dalam hidup ini mesti kita tu jelaskan kita ni report kat siapa ya. Kalau kita tegaskan bahawa pendidik kita buat ini, kita akan report pada Allah, dan ini saya kira sebagai satu protection yang terbaik
untuk kita mengawal ketika kita ada ruang dan peluang untuk mungkin menjadikan apa saja kelebihan yang ada itu untuk merosakkan orang-orang yang di bawah kita, tak kira anak murid ataupun sesiapa yang memberikan kepercayaan kepada kita. Itu pandangan daripada yang berbagi Ustaz Zul Ramli tentang isu kita, pendidik bernafsu. Sisi setuju tak mangsa tadi tu memviralkan benda tu? Setuju atau tidak? Sebenarnya masa Sisi sendiri mungkin pelajar tu dah lama kot simpan. Mungkin satu, maknanya dia dah lama simpan. Dia main gunakan social media. Ya, dia viralkan isu tu. Mungkin dah terlalu lambat ataupun mungkin ada pihak-pihak yang terlepas pandang. Mungkin itu adalah salah satu perkara. Dan mungkin dia dapat, dalam pada dia bercerita tu, mungkin dia tahu, ada ramai lagi orang yang kena macam ni. So dia dah jadi macam, aku kena fight untuk kes ni supaya lebih laju lah kan, mendapat perhatian umum. Kalau saya jadi ibu bapa kepada mangsa juga, kalau lambat saya akan mengambil jalan lain. Saya akan kenakan sebagai satu jenayah sivil lah kepada benda tu. Kalau terlalu lambat kan. Tetapi sebenarnya, dan kita boleh buat concurrent sebenarnya benda ni dalam masa report integriti di universiti, dalam masa yang sama report polis. Okey, kenapa kita buka topik ini supaya semua orang sedar bahawa apa kita sebagai rakyat Malaysia, student khasnya, apa kepentingan kita, pendidik, apa sepatutnya tanggungjawab yang perlu dibuat. Okey, kita ada soalan daripada netizen. Kita ada ustaz jawab. Kita tengok dulu apa soalan-soalan netizen dan apa kata ustaz. Pertama sekali, disebabkan ibu, kita nak suruh ibu kita solat, kita tidak boleh mengguris perasaan dia, tetapi kita kena sampai juga mesej solat tu direct aja. Mak, jom solat. Mak, ayo solat. Mak, masa tak banyak dah, jom solat. Kena ada seruan secara hikmah disampaikan pada mak supaya mak solat. Kata, saya sayang pada mak, tapi kalau mak tak solat, sayang ni penghujungnya habis di dunia saja. Di akhirat mungkin kita tak dapat bersama. Jadi solat itu akan menghubungkan kita di dunia dan juga di akhirat. Jom solat mak, ajak mak solat. Solat jamak apabila kita bermusafir dengan seseorang yang bukan mahram. Dia solat satu isu, bermusafir dengan mahram satu isu lain. Bermusafir dengan yang bukan mahram adalah tidak boleh, sebab dia boleh mengundang kepada perkara-perkara negatif. Untuk mengelakkan fitnah, better don't. Tapi solat jamak yang dilakukan sah di sisi Islam sekiranya kita bermusafir, tujuan kita musafir itu bukan tujuan yang membawa kepada maksiat. Katakan saya nak balik kampung tapi saya balik dengan tunang saya, dia bukan mahram saya. Saya balik kampung sebab saya jumpa mak ayah saya. Tujuan musafir saya adalah betul, tapi tidak memberi kesan kepada solat jamak. Solat jamak tetap sah. Itu netizen dah tanya, Ustaz jawab. Sekarang saya nak tanya. Terima kasih kepada penonton semua yang sudi menghantar soalan-soalan. InsyaAllah soalan-soalan yang bagus akan kami bacakan ya. Okey, doktor. 3 poin untuk menjadi seorang pendidik yang bermaruah, yang baik. 3 poin. Awak pun standby 3 poin. Yang pertama, niat kena betul. Niat ya. Apa niat kita nak jadi seorang pendidik ni? Kalau niat kita betul, insya-Allah tindakan-tindakan kita selepas itu betul. Yang kedua, kita kena selalu buat refleksi dirilah. Yang ketiga adalah kena ada sifat penyayang. Penyayang kepada student. Tapi jangan salah guna perkataan sayang ni, sebab kalau kita sayang student kita akan lindungi. Penyayang yang macam itulah. Penyayang yang jangan salah faham. Kalau macam Sisi sendiri, yang pertama mungkin tanggungjawab lah. Kena bertanggungjawab terhadap itu profession kan. Betul. Tanggungjawab kita tu berat sebagai pendidik. Ya, pendidik. Jadi yang kedua, kena jujur. Yang ketiga kita kena tahu yang kita ni adalah safe zone pelajar. Sepatutnya pendidik ni kena faham yang kita ni sepatutnya menjadi individu rujuk. Kita nak pelajar nak rujuk benda, kena faham tanggungjawab. Terima kasih anda penonton di rumah kerana sudi bersama dengan kami Sembang Viral untuk kita mengetahui bagaimanakah isu-isu ini sama ada kalau berlaku pada diri kita, bagaimana untuk kita menapisnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap minggu. Bye.